Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua guru-guru dan juga pelajar sekalian. Hari ini, cikgu akan kongsi berkaitan dengan tajuk bab 10, iaitu pemasyuran kemerdekaan. Untuk makluman semua, cikgu hanya akan membincangkan tajuk 10.1 pengertian kemerdekaan dan tajuk 10.2 iaitu persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Untuk makluman semua, pengertian kemerdekaan atau kita kenali maksud merdeka. Merdeka membawa maksud bebas dari sebarang cengkaman kuasa asing, iaitu bebas menentukan pemerintahan dan hala tuju negara. Seterusnya, mengikut Kamus Dewan, bebas dari penjajahan, kurungan atau naungan. Merdeka juga bermakna negara yang berdaulat, iaitu mempunyai kuasa tertinggi dalam pemerintahan. Terdapat 9 tokoh yang memberi pandangan tentang kemerdekaan. Yang pertama, tokoh Syed Jamal al-Din al-Afghani menyatakan bahawa merdeka adalah perjuangan untuk menghadapi penjajah dan mestilah disertai dengan semangat kebangsaan dan cinta akan tanah air untuk membebaskan negara daripada pencerobohan pihak luar. Tokoh yang kedua ialah Rashid Rida menyatakan bahawa merdeka adalah kekuatan sesebuah negara untuk membebaskan diri daripada penjajah barat dan menghidupkan sistem khalifah dan menghapuskan ikatan perkauman. Manakala tokoh yang ketiga, Mahatma Gandhi, menyatakan merdeka merangkumi kemajuan dalam bidang politik, ekonomi dan moral, dan setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya. Pandangan daripada Nelson Mandela menyatakan bahawa merdeka bukan hanya satu pertempuran untuk melawan satu kumpulan atau warna kulit, tetapi merupakan kebebasan yang dicapai melalui politik, bebas daripada perhambaan, kemiskinan dan penderitaan. Seterusnya, pandangan tokoh lain berkaitan dengan kemerdekaan, iaitu Sukarno, Presiden Indonesia, menyatakan kemerdekaan bererti bebas untuk berfikir, bertindak daripada politik penindasan dan rejim autokratik. Sukarno juga berpendapat kemerdekaan akan membentuk masyarakat yang demokratik tanpa kelas dan kasta. Seterusnya, Tun Temenggung Jugah Anak Baraing mengatakan bahawa
kemerdekaan merupakan keselamatan negeri yang perlu kuat dan terjamin, terutamanya untuk menghadapi ancaman komunis. Manakala, mengikut pandangan Tun Fuad Stephen, Ketua Menteri Sabah, menyatakan kemerdekaan adalah melibatkan keselamatan penduduk pribumi atau generasi selepasnya supaya ianya lebih terjamin. Seterusnya, kita merujuk kepada tokoh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tuanku Abdul Rahman, yang menyatakan bahawa kemerdekaan ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baru yang berdaulat. Manakala, pandangan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, menyatakan merdeka bukan sekadar bebas daripada cengkaman kuasa dan minda penjajah. Merdeka juga bermaksud menghayati semangat jiwa merdeka dengan menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara dengan apa-apa cara sekalipun. Itulah antara 9 tokoh yang menyatakan tentang pengertian kemerdekaan. Tajuk yang kedua, 10.2, persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Terdapat 2 jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Pertama, jawatan kuasa persediaan fizikal. Prasarana fizikal yang disediakan antara termasuklah: pertama, pembinaan sebuah stadium untuk meraihkan kemerdekaan. Stadium ini menelan belanja 2.5 juta ringgit dan siap dibina pada 21 Ogos 1957. Kedua, pembinaan sebuah istana untuk Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, langkah kedua jawatan kuasa persediaan fizikal ialah Tuanku Abdul Rahman mencadangkan sebuah lagu rasmi kebangsaan dicipta bagi diperdengarkan semasa upacara pengisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Sebuah jawatan kuasa pemilihan lagu kebangsaan telah dibentuk. Lagu Negaraku dicipta sebagai lagu kebangsaan negara. Lagu ini berasal daripada lagu Terang Bulan, lagu Negeri Perak yang liriknya ditulis oleh Encik Saiful Bahari. Yang ketiga, penggunaan bendera Persekutuan Tanah Melayu akan dijadikan sebagai bendera kebangsaan. Reka bentuk bendera dicipta oleh Encik Muhammad Hamzah. Dan bendera ini dikibarkan dengan rasmi pada 26 Mei 1950 di Istana Sultan Selangor. Perkara yang keempat dalam persediaan fizikal ialah menggunakan jata negara. Jata negara telah diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1957. Perkara yang kelima ialah berkaitan dengan Kementerian Pertanian meninjau pendapat rakyat
untuk menentukan bunga yang sesuai sebagai bunga kebangsaan. Bunga raya telah dipilih oleh Tuanku Abdul Rahman sebagai bunga kebangsaan. Langkah yang kedua ialah penubuhan jawatan kuasa sambutan. Jawatan kuasa ini berperanan untuk memeriahkan sambutan pada peringkat ibu kota. Bangunan di sekitar bandar, jalan raya dan padang kelab Selangor dihiasi dengan lampu. Perkara kedua dalam jawatan kuasa sambutan ialah menteri dan pegawai tinggi kerajaan disediakan pakaian khas ilham dari Tuanku Abdul Rahman. Sejenis pakaian dari negeri Kedah iaitu baju maskot diubah suai lengkap dengan seluar satin hitam dan bersongkit, bersamping dan tengkolok yang direka untuk menteri. Perkara yang ketiga, kerajaan menganjurkan kursus khas berkaitan dengan protokol yang diikuti oleh sebanyak 300 orang pegawai kerajaan selama 3 hari. Dan perkara yang terakhir, semua pegawai dan kaki tangan kerajaan diberikan gaji seminggu lebih awal untuk memberikan peluang menyambut kemerdekaan. Secara umumnya, sambutan kemerdekaan yang dinantikan oleh rakyat sehinggakan semua tiket kereta api Tanah Melayu di Pantai Timur habis ditempah. Begitu juga dengan tiket bas. Inilah menunjukkan bahawa semua rakyat, semua pihak memberi kerjasama dan bersatu hati untuk menjayakan Hari Kemerdekaan. Setakat ini saja perkongsian daripada saya untuk tajuk 10.1 dan 10.2. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga perkongsian ini dapat memberi kebaikan kepada kita bersama. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Terima kasih.